على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar pada malam ini tuan-tuan, bapa ibu di mana juga kita berada. Doa daripada kejauhan ini Pak didoakan dan mohon juga didoakan supaya Allah merahmati hidup kita dunia dan akhirat. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, mengapa hati menjadi sedih. Sedih ni mendatang atau kita menarik dia datang. Sedih ni boleh ditolak atau tak boleh ditolak. Sedih ni bahasa apa? Bahasa tubuh atau bahasa perasaan. Jadi oleh sebab itu maka asasnya manusia ini harus dilihat mempunyai dua tubuh. Tubuh kasar dan tubuh halus. Tetapi kalau kita ingin membacanya secara sempurna, fizikal, mental, spiritual dan emosi. Jadi dalam soal ini, maka kita lihat soal sedih. Ketika Allah datangkan perasaan sedih dalam tubuh badan kita. Bagaimana Rasulullah SAW juga menangis ketika kematian Ibrahim, putranya. Nangis, sedih, kesedihan. Tetapi tidak sampai kesedihan itu memakan diri kita sendiri. Sehingga berkelanjutan kesedihan itu jadi anxiety, jadi mah, dia jadi tukar lambung. Sebab daripada kesedihan itu bersifat emosional, bertukar menjadi luka dalam perut. Boleh jadi gastrik. Kerana perasaan, kita telah pelajari bahawa perasaan manusia ini, maka dia ada dua otak. Otak yang pertama di kepala. Otak yang kedua ialah di perutnya. Kesedihan di kepala alam fikirnya itu juga kan kesedihan di perutnya. Jadi ketika manusia itu sedang sedih, perutnya dikatakan mempunyai warna merah. Jadi ada kesan. Maka disitulah berlakunya pengeluaran asid, asam lambung yang akhirnya terjadinya mah, gastrik. Maka kemudian jadi GERD. Kemudian dia jadi anxiety. Kita lihat bermula daripada sedih. Jadi oleh sebab itulah maka kita akan menjawab bagi pertanyaan ini, mengapa hati menjadi sedih. Kita menjawab di sudut ilmu pengobatan. Iaitu yang pertama sekali, hati ini menjadi sedih dalam pengamatan pengobatan Cina dulu kita tengok. Kita panggil dalam pengobatan TCM atau dalam pengobatan Traditional Chinese Medicine. Mengatakan bahawa orang yang mempunyai masalah liver, hati, dia akan lebih terdedah daripada rasa sedih. Jadi oleh sebab itu orang yang ada masalah liver ni, kalau kita pergi buat cek di hospital, di mana-mana klinik, kita dapat buat cek liver test. Maka dengan permasalahan liver ini, maka dia lebih cenderung menjadi orang yang susah ataupun orang yang bersedih. Itu kecenderungan dia. Hasil daripada kelemahan di liver menurut pandangan pengobatan Cina yang disebut sebagai Traditional Chinese Medicine. Namun kalau kita tengok pula di dalam pengobatan Islam, mari kita lihat sedikit bahawa perasaan itu dikawal di suatu tempat yang disebut sebagai jantung hati. Fi qulubihim, pada hati mereka. Iaitu di mana letaknya hati itu? Hati itu bukan letak di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu liver, sebelah kiri namanya jantung. Disebut sebagai jantung hati.
Jadi oleh sebab itu maka duduknya pada jantung. Jadi kenapa hati menjadi sedih? Ada sebab tali temali daripada jantung. Masalah jantung. Baik, memang benar ya. Kalau kita tengok dari sudut simptom, orang yang kena serangan jantung ni dia suka ketawa. Sebab itu kita selalu jumpa. Orang yang ketawa, gembira, tiba-tiba meninggal. Sebab orang yang ada masalah jantung, dia suka dia nak jadi suka ketawa. Sebab sakit jantung tidak sakit. Ketika dia serang saja baru orang sakit. Nak bernafas tak boleh, keluar dia punya keringat dingin, sakit di geraham. Itu adalah petanda jantung. Serangan jantung. Baik, jadi oleh sebab itu maka ada hubungannya dikatakan dengan jantung. Tetapi ada juga yang ada hubungannya dengan masalah ginjal. Sebab tu orang yang selalu menangis ialah orang yang sakit ginjal, buah pinggang. Kita tengok orang tu dia selalu nak menangis. Dia ada sakit, lepas tu dia selalu nak menangis. Dia tengok cerita pun dia menangis. Dia dengar orang bercakap dia nak menangis. Kenapa? Kerana kelemahannya di ginjal, di buah pinggang. Nah, jadi sedih ini ada hubungan dengan ginjal. Sebab apa? Di atas buah ginjal itu, buah pinggang itu, ada satu yang disebut sebagai adrenal. Ya, maka salah satu daripadanya itu dia mengeluarkan hormon stres yang tinggi yang disebut sebagai kortisol. Dengan peningkatan hormon kortisol ini menyebabkan orang itu bersedih. Sebab tu orang yang ada masalah ginjal dia selalu bersedih. Jadi kalau kita tahu, orang tua-tua kata kalau nak bergurau dengan orang, kita tengok gigi dia dulu. Apa artinya? Kalau dia tak senyum, jangan bergurau. Kadang-kadang bergurau tu satu benda yang baik. Kita nak hibur. Tapi orang tu dalam masalah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak jumpa dengan orang yang sudah kita ketahui, dia ada masalah ginjal, kita tahu bahawa dia tidak gembira. Maka kita kena pandai bagaimana kita berkomunikasi dengan orang begini. Sebab apa? Sebab dia tidak gembira. Dia bersedih. Jadi itu adalah antaranya. Baik. Kesedihan ini juga boleh terjadi kerana kekurangan vitamin C. Vitamin C. Kekurangan vitamin C ini menyebabkan orang itu berada dalam kesedihan. Kenapa? Kerana vitamin C ini juga dikatakan vitamin anti-stres. Jadi kalau kita nak hilangkan stres dalam badan kita, ambil vitamin C. Ambil vitamin C yang tinggi. Dia akan menghilangkan stres. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bercakap tentang menghilangkan stres ini, maka ada pihak-pihak yang mengamalkan pengobatan, dia mengatakan, kalau nak tengok stres itu dirawat, maka dia adalah beriadah. Cuba dia melakukan sikit jogging, jalan, berlari pada awal-awal pagi atau petang hari, maka stresnya itu akan hilang. Jadi riadah ini juga menghilangkan stres, menghilangkan sedih. Jadi oleh sebab itulah maka banyak Allah ciptakan cara bagaimana nak hilangkan kesedihan dalam diri kita. Kalau dengan cara berdoa, ya kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kita minta Allah Ta'ala hilangkan kesedihan. Ya, kita minta Allah Ta'ala hilangkan kesedihan. Itu doa. Jadi oleh kerana itulah, maka kenapa hati itu bersedih? Pertama, boleh jadi sebab hatinya sendiri. Liver. Boleh jadi sebab jantung. Boleh jadi sebab kekurangan vitamin C. Boleh jadi kerana kekurangan riadah.
Dan boleh jadi orang yang ada masalah hatinya bersedih ni kerana ada sesuatu kejadian dalam hidupnya yang menyebabkan dia tak dapat melupakan kejadian tersebut. Dia terus bersedih. Sebab itu Allah telah membekalkan bagaimana cara nak menghapuskan sedih itu. Menangis. Maka dengan mengeluarkan air mata itu, kesedihan akan hilang. Sebab itu kita selalu jumpa orang kalau dia kematian isteri, kematian suami, dia steady saja. Tak nangis dia. Tenang saja. Tapi selepas beberapa bulan dia sakit. Sebab apa? Sebab kesedihan itu memakan dirinya. Tapi ada setengah orang ketika suaminya meninggal, dia menangis habis-habisan. Menangis bagai nak rak bumi ini. Kemudian, sebulan kemudian dia sudah steady. Sebab apa? Dia sudah luahkan. Itulah mekanisme bagaimana menghilangkan sedih, iaitu dengan menangis. Kalau begitu, menangislah. Yang dilarang ialah meratap dalam tangisan tersebut. Kenapa Tuhan cipta begini? Kenapa Allah buat begini? Kalau tidak buat begini, tak jadi begini. Itu meratap. Itu yang dilarang. Kalau menangis, Rasulullah juga menangis. Kematian Ibrahim, putranya, kesayangannya. Itu ada di antara. Jadi, itu sebenarnya adalah mekanisme penyembuhan kesedihan itu dengan menangis. Ya, silakan menangis. Tetapi jangan sampai menangis itu berpanjangan. Karena Islam datang kepada kita untuk mengajar kepada kita bagaimana caranya supaya semua yang berlaku dalam hidup kita itu harus diserahkan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Itu beriman pada qada dan qadar Allah, takdir Allah. Apabila orang yang bersedih, maka dia akan muncul ulcer dalam mulutnya, seriawan. Kenapa keluarnya seriawan dalam mulut ni? Kerana sedih, kekurangan vitamin C. Ini Pak Jepang cerita bagaimana seorang datuk yang pergi solat asar di masjid, pulangnya membeli kacang sepat, diberi sama cucunya. Cucunya makan, keluar darah kerana dia ada masalah G6 PD. G6PD. Kerana dia ada masalah itu, anak tu kata takdirnya anak meninggal. Apa terjadi kepada atuk ni? Dia rasa itu cucu kesayangannya. Pulang daripada masjid, mau dia hadiahkan untuk cucu kesayangannya, tetapi membawa musibah. Dia susah boleh terima. Dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku beri? Kenapa itulah yang membuatkan dia terus akhirnya hidupnya sampai meninggal tidak gembira lagi. Tak boleh ketawa lagi, tak boleh tersenyum lagi. Ya. Begitu juga dengan ibu kepada anak yang meninggal ini. Hari-hari dia menyebut anaknya, nama anaknya terbayang pada matanya, di ujung matanya, wajah anaknya. Berbasikal, tersenyum padanya, sekarang sudah hilang. Ini seriawan di mulutnya itu, bahasa itu bertahun-tahun seriawan. Sedih. Itulah sebabnya penyakit yang datang daripada kesedihan. Kesedihan bukan tak boleh, tapi tidak boleh. Kesedihan yang tak terkendali. Kesedihan membuatkan orang juga mengambil langkah-langkah yang tak wajar. Kesedihan membuat orang bunuh diri. Kesedihan telah membuat orang itu mau membinasakan dirinya sendiri. Dia sudah tak hirau lagi tentang kehidupan. Sedih. Dia rasa biar dia mati saja daripada hidup.
ataupun dia merana menjadi kurus, kering dan sebagainya. Tak mahu dia nak makan apa-apa ubat lagi, sudah kecewa. Kalau ini yang menyerang, berartinya kesedihan ini sudah memakan dirinya sendiri dan amat sukar untuk dirawat. Kenapa? Karena dia sudah tidak ingin hidup lagi. Jadi oleh sebab itu, maka apa sebab berlakunya sedih? Itu di antaranya masalah-masalah eksternal, masalah-masalah internal, masalah makanan, masalah kekurangan nutrisi dan sebagainya. Nah, kalau begitu macam mana solusinya? Cara bagaimana kita nak sembuhnya? Yang pertama sekali, kalau dia kurang vitamin C, kita ambil vitamin C. Mana dia vitamin C? Ini dia produk kita ni, vitamin C. Ni Viradic Super. Viradic Super. Viradic Super ini ada 10 sachet dalam ni. 10. Dan satu kotak ni ada 10. Sekali makan, biasa hanya ambil satu sudu ni saja. Satu senduk kecil ini saja. Senduk untuk tes madu. Ambilnya, kita buka dia punya di dalam ini. Saja kita ambil dia satu. Di dalamnya ada 10 sudu ni. Kita terus ambil. Kemudian kita biarkan, baru kita minum air. Sebab apa? Sebab dia mengandungi vitamin C. Dia buat daripada apa? Dia ada berry. Ya, kemudian dia ada ginkgo biloba. Dia ada apa satu lagi? Tongkat ali. Tongkat ali ini dalam penelitian, kajian yang dilakukan, dia salah satu herba anti-stress. Yang ni yang tidak diketahui oleh orang. Tongkat ali itu adalah herba anti-stress. Ya, di mana pada masa dulu, pasak bumi, tongkat ali itu dipotong-potong, dibuat peracikan, direbus dan diminum. Untuk hilangkan stres. Sebab itu kalau kita jumpa orang yang sakit, kita suruh dia makan, dia tak mau. Dia hanya nak minum kopi radik saja. Kenapa? Sebab dia hilang stres. Dia hilang masalah yang berlaku dalam pemikiran dia. Dia tak minum kopi radik, tak kira kopi radik merah. Kenapa? Kerana dia ada tongkat ali. Dia ada pasak bumi. Sebab tu kalau kita minum, pahit. Pahit tu adalah pahit tongkat ali. Banyak orang yang membuat kopi tongkat ali, tapi tak masuk tongkat ali pun. Atau masuklah sedikit. Tapi ini dapat kita rasa kalau kita minum. Rasa pahit itu adalah tongkat ali. Tongkat ali itu, dia menghilangkan stres. Wanita lepas bersalin, stres juga. Ya, sebab itu terjadinya meroyan. Orang kata baby blues. Jadi kenapa wanita lepas bersalin jadi begitu? Kena stres. Darah dia keluar banyak. Dia lemah. Dia sakit. Mudah terusik emosinya. Jadi obatnya apa dia? Pada waktu dulu peracikannya ialah pasak bumi. Jadi di dalam Viradic Super ni ada pasak bumi. Ada ekstrak daripada ginkgo biloba. Ada ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi di dalam ini pun ada tongkat ali juga. Jadi apa yang boleh menghilangkan seseorang itu stres ialah vitamin C. Di mana dia ada vitamin C. Salah satunya daripada pokok tongkat ali. Jadi kalau kita ambil contoh, bagi contoh. Kalau kita bagi tongkat ali ini kepada ibu-ibu yang hamil, sangat baik. Sebab apa? Membuatkan dia gembira. Bila dia buat dia gembira, maka connection perasaan ibu menyambung kepada perasaan anak. Jadi kalau ketika hamil dia gembira, anak yang keluar juga akan gembira. Anak akan suka tersenyum, mudah bergaul dengan orang, tidak antisosial,
Tidak mau orang kata tak berantam saja, tidak. Dia dipenuhi dengan kasih sayang kepada orang. Sebab apa? Sebab perasaannya menjadi lunak, halus. Tidak stres, tidak sedih. Maka perasaan tak sedih kepada ibu itu telah tertular kepada perasaan anak. Maka anak juga jadi happy. Bila dia besar, dia boleh bersosial dengan baik. Dia boleh berbual dengan guru. Dia boleh berbicara dengan guru. Dia boleh meningkah, orang kata. Bukan menikah lain. Meningkah, tingkah. Tingkah tu berarti dia boleh mencelah. Perkataan guru tu. Membuat guru ibunya terkesima. Bahasa kita terkesima. Dengan bahasa yang dia keluarkan itu. Hasil berapa? Ketika hamil itu, hati ibu tu bahagia. Jadi sebab itulah, maka pada zaman dulu, pokok tongkat lidi beri. Selain daripada anak tu kuat, tulang dia kuat, tapi untuk jaga perasaan ibu tu. Itu di antaranya. Jadi sebaliknya. Kalau sewaktu dia hamil itu, ya waktu hamil itu dia tak gembira. Katalah dia tak gembira. Maka anaknya itu akan keluar antisosial, diam, murung, susah nak berkomunikasi dengan orang, susah nak berbicara dengan guru, tidak respon. Kalau kita tanya satu, jawab satu, kesannya apa dia? Ialah makanan. Ketika ibu itu sedang hamil dalam keadaan dia berduka cita. Itu sangat-sangat penting untuk kita faham. Bagaimana perasaan yang ada pada hati ibu itu mempengaruhi perasaan anak. Jadi, cara dia salah satunya ialah dengan kita mengambil vitamin C, Piradik Super ataupun ada di dalam kopi radik. Termasuk ni, kopi radik ni pun sama juga. Tapi yang ini ada kunyit hitam. Penambahannya kunyit hitam. Itu di antaranya. Ya. Okey. Apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua menyebabkan dia tak boleh, dia bersedih, sebab antaranya ialah tubuh badan dia panas. Yang. Bagaimana yang ini mempengaruhi orang itu menjadi sedih? Sebab apa? Sebab dia tak relax. Dia tak boleh release. Dia tak boleh relax. Dia tak boleh rest. Dia tak boleh refunction. 4R. Rest, release, rest, regeneration, refunction. Tubuh badan kita melalui satu proses kematian. Kematian total tu kematian nyawa kita keluar. Tapi kematian sel-sel muka kita hidup 1 minggu. Kematian sel-sel organ-organ kita menjadi makin lemah. Ya, kematian dan kelemahan pada mana tulang kita, katakan begitu. Jadi oleh kerana dia tak dapat, waktu dia nak memperbaiki semula itu, waktu tidur. Bila dia tak dapat rest, dia tak dapat release. Dua benda ni, rest dan release. Dia tak boleh buang ni kesedihan kerana dia tak dapat tidur. Dia pejam mata, ingat, pejam lagi sampai dekat waktu subuh sebagainya. Jadi makin hari makin bertumpuk-tumpuk keracunan. Dia panggil hipnotoksin. Hipnotoksin. Racun daripada pemikiran. Kita ada racun daripada makanan. Kita makan. Makanan yang ada pengawet. Ada bahan pengembang. Bahan perasa. Bahan pewarna. Kesemua jadi racun. Maka racun itu dapat detoksifikasi melalui liver. Tapi bagaimana kalau racun pemikiran? Orang panggil hipnotoksin. Hipnotoksin ni, kita nak keluar dia, bukan dia boleh keluar melalui urin, melalui keringat. Tak boleh.
Nak keluar dia itu, dia kena rest dan release. Rest apa? Tidur. Sebab itu kemuncak ubat, semua jenis ubat, kalau kita pergi ke rumah sakit, doktor akan bagi tertinggi sekali ubat tidur. Kalau orang tu sampai dia sudah tak betul, dia bagi ubat penenang, ubat orang gila. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan ketika dia tidur tadi, dia dapat back to normal. Dia dapat release. Dan apabila orang tu tak dapat tidur, maka apa yang terjadi pada dirinya? Asam, asid yang ada pada tubuh badannya meningkat. Sebab tu orang yang kena virus waktu malam dia sakit. Ya, orang yang kena COVID-19 dia makin parah. Kerana apa? Tak dapat tidur. Orang kena flu, sakit ngilu semua sendi. Kenapa? Tak dapat tidur. Demam. Kenapa? Tak dapat tidur. Jadi kita perlu mencari satu herba yang boleh memberikan rasa nak tidur untuk hilangkan kesedihan ini. Maka herbanya itu e-spray. Kita boleh guna e-spray. Herba-herba yang melibatkan kepada tidur lah. Kita kata tidur ni. Sebenarnya herba untuk tidur ni herba apa? Kita kata herba e-spray. Ada orang e-spray juga tak tidur. Dia guna air spray, tak tidur juga. Dia ambil herba bermacam-macam, mengkudu, tak tidur juga. Dia ambil super brain, tak tidur juga. Dia ambil herba-herba yang lain, TLD, tak tidur juga. MMP, tak tidur juga. Dia guna wave, tak tidur juga. Jadi apa yang membolehkan seorang itu tidur? Apa yang menyebabkan kalau dia sudah ambil pun tak boleh tidur juga? Kenapa berlaku demikian? Saya sudah makan semua herba, tapi kenapa tidak memberi pengaruh pada tubuh badan saya? Sedangkan teman saya sakit yang sama, tak boleh tidur. Dia ambil e-spray, dapat tidur. Saya tak dapat tidur. Apa salah pada diri saya? Ni e-spray. Ada. Apa salah pada diri saya? Kenapa saya jadi begitu? Kenapa saya tak dapat tidur macam orang lain dapat tidur? Itu di antaranya. Bahawa darjah kesakitan kita itu berbeza. Ada orang yang darjah kesakitannya baru 1. Ada orang yang darjah kesakitannya 2. Ada yang darjah kesakitannya 10. Maka kalau yang 1 itu mudah kita keluar. Mudah kita rilis. Sebab itu, maka di dalam ilmu pengobatan ada 2 hal disebut. Sesuatu herba yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk orang lain. Pertama. Yang kedua, ialah ketika kita nak merawat masalah sedih ini, maka kita perlu mengambil vitamin C. Bila kita ambil vitamin C, berapa dosisnya? Berapa dosnya? Berapa dosnya? Dosnya tidak ada. 1 dos yang tetap. 3 kapsul, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Tak begitu. Kerana selagi tinggi orang itu bersedih, semakin tinggi orang itu susah, stres, maka dia memerlukan lebih banyak vitamin C daripada orang yang tak stres. Jadi oleh sebab itu, maka dosisnya tak boleh ditentukan awal. Permulaan kita kata 3-3-3. Baik? Jadi biasanya kalau orang belajar dalam ilmu pengobatan herba, pengambilan vitamin C ini diambil sampai jadi diarrhea. Pengambilan vitamin C sampai orang tu jadi diarrhea. Bila orang tu jadi diarrhea, itulah dosisnya selangkah ke sebelah bawah. Bagi contoh ya, dia ambil 3-3-3 tak diarrhea pun. Dia ambil pula 3-3-4-4-4 tak juga diarrhea. Dia ambil 5-5-5-5 tak juga diarrhea. Tapi ada teman dia ambil 5-5 sudah pun berlaku diarrhea. Sebab tahap kesedihan temannya itu tak sama dengan tahap dia.
Dia guna 10. Bila dia guna 10 itu, dia panggil megadose vitamin C. Megadose vitamin C. Apa itu megadose vitamin C? Pengambilan sampai berlakunya diarrhea. Maka bila saja berlakunya diarrhea itu, ada yang mengatakan istiqamah selama 3 hari. Ada yang mengatakan undur selangkah dosisnya. Kalau 10 sudah jadi diarrhea, maka dosisnya adalah 9. Begitu. Baru dia tak boleh release. Baru dia boleh menyejukkan badannya. Jadi stres ini, kita tak boleh ambil benda panas. Tak boleh ambil daging kambing. Tak boleh panas. Ya. Tak boleh ambil makanan yang pedas-pedas tu panas. Rempah-rempah panas. Dia kena mencari herba-herba yang mendinginkan tubuh. Ya, mendinginkan tubuh. Pak Haji ada pernah satu orang dulu datang ambil ubat. Suaminya kena kanker hidung. Kanker hidung, dia selalu menemani suami dia datang ke sini. Sudah stage 4, tak boleh ubat lagi. Tapi kita bagi juga ubat. Boleh bertahan kira-kiranya setahun. Baru dia meninggal. Bila dia setahun meninggal, Pak Haji pun tak ingat lagi dah. Dah setahun dia meninggal dah. Anak dia satu hari bertemu. Ibunya menjadi sangat kurus. Kerana sedih. Pemergian suaminya. Jadi, apa yang mesti dilakukan? Oh, ada 2 produknya yang kita ada. Masa tu. Iaitu yang pertama, Evergreen Centella. Kita ada cordial daripada Pegaga. Yang satu lagi nama Spiru madu. Spirulina plus dengan madu. Sebagainya. Jadi ketika kita ambil itu, Pak Haji ingatlah masa tu dia ambil cordial acetica ni. Cordial acetica. Maaf ya, cordial acetica. Kita kirimkan ke anak ni. Cuba bagi ibu minum cordial acetica. Masya Allah. Kata anaknya dia dah mau berbual. Dia sudah mau berbual, sudah mau berbincang, sudah menegur cucu. Dan alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Ini Centella ini bagus. Ya, Centella itu Pegaga. Mengandungi bahan anti-stres. Anti-sedih. Kalau begitu, maka kita boleh menggunakan ini. Kalau kita tidak ada yang ini, apa kita gunakan? Teh. Pak Haji dah sebut dah. Minuman botani Pegaga. Tapi kita gunakan dengan gula apa? Gula batu. Biar semalaman. Masuk itu. Biar semalaman. Jadi ini paling bagus. Pak Haji menceritakan. Ayah Pak Haji dulu. Ketika doktor kata sudah kena buat missionary hemodialysis. Ialah orang tua-tua dia takut, kita pun takut. Jadi dia sebelum ini kena rheumatoid arthritis, ambil painkiller. Jadi apa yang membuatkan dia? Pak Haji masa tu bicara sama ayah. Ayah belum lagi pergi ke Mekah. Belum lagi pergi buat umrah, belum lagi pergi buat haji. Kalau kita guna mesin hemodialisis, bagaimana kita nak pergi? Itu buat dia terdiam. Terdiam dia. Dia kata kemudian bagaimana? Kita cuba herba. Apa yang Pak Haji bagi? 2. Pak Haji masih ingat. Herba Alex. Alex tu ialah herba periuk. Rebus. Ambil bersama teh Pegaga. Subhanallah. Buah pinggangnya back to normal. Daripada hampir stage 4 nak pergi ke stage 5, nak guna hemodialisis lah ni. Dah pergi ke hospital, dah nak buat tapak kat sini dah. Tapi kurus tak boleh buat di sini. Dah nak buat dah. Dia boleh reverse balik.
4, 3, sampai dia ada kekuatan balik, pergi buat umrah tahun itu. Pakcik ingat pakcik pergi buat umrah tahun itu. Dan tahun kemudiannya, ayah dapat offer daripada tabung haji, pergi mengerjakan haji. Alhamdulillah, itulah saat yang paling pakcik tak boleh ingat. Paling bahagia dalam hidup, bila kita dapat membawa dua ibu bapa kita pergi mengerjakan haji. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya ketika kita sedang berdoa di bumi Arafah, yang doa kita sedang diaminkan oleh ibu dan ayah kita. Masya Allah. Jadi walaupun begitu, dia boleh bertawaf sendiri. Kita bawa dua tu saja. Ya, cuma bila kita pergi ke Makkah, tak bawa herba Alex, bawa herba Malek kapsul. Tawaf sendiri. Kemudian sa'i. Satu, antara Safa ke Marwah, Marwah balik ke Safa. 2. Yang ketiga, daripada Safa nak pergi ke Marwah, di pertengahan itu dia sudah tak kuat. Jadi alhamdulillah, tak apa, dia ambil saja tu wheelchair tu, tolak habiskan sampai tahlul selesai. Mengerjakan haji, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur, insya-Allah. Boleh pergi. Alhamdulillah, sampai pulang ke Malaysia, ya, dia sudah rasa lega, dia sudah rasa sihat. Tidak lama kemudian beliau mengembuskan nafas. Jadi subhanallah, bukannya bila kita meninggal, tetapi bagaimana kita meninggal, kita mahu supaya selepas melakukan suatu kebaikan, kita dipanggil, kita dijemput oleh Allah SWT. Itu yang kita sebutkan. Sebab itu kita doa supaya Allah bagi kesihatan kat kita, supaya solat kita masih boleh berdiri tegak, solat kita masih boleh rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, sempurna sujudnya itu 7 anggota. Duduk keadaan tertib. Kalau sudah sampai waktu, kalau Allah menjemput kita, kita sudah menyempurnakan. Setiap hari kita menyempurnakan akidah kita. Dan sampai terakhir, kemuncak kepada penyempurnaan itu ialah akhir hayat kita sebut kalimah La ilaha illallah. Itu kemuncak. Husnul khatimah. Siapa yang mati dengan ucapkan La ilaha illallah, Allah janji syurga. InsyaAllah ya, mudah-mudahan semua Allah bagi syurga. Ya. Jadi alhamdulillah, mari kita tengok beberapa soalan-soalan yang telah dikemukakan di sini. Banyak pula soalannya ya, tapi tidak mengapa. Cumanya ya kita jawab soalan yang pertama. Assalamualaikum. Produk apa yang sesuai untuk anak yang sudah bersekolah rendah tapi masih kencing malam? Betul. Betul. Ada anak yang begini. Jadi ini memang adalah kalau kita buka pesantren, ada anak kecil yang tak begini, dia kencing. Tilam itu. Dia malu, kesian. Ya, kesian kadang setiap pagi, tilam itu basah. Dan kawan-kawan menjauhkan. Dia tak sedar. Okey, apa yang mesti kita buat pada anak ni? Ingat ni, 2 hal. Pertama, sapukan minyak but-but yang telah dipanaskan. Di mana? Di ari-ari dia. 1. Yang kedua, di perut betis. Macam mana yang katakan minyak bubuk yang dipanaskan? Apakah kita kena panaskan minyak bubuk ni? Kalau di Indonesia, MPH, minyak Pak Haji. Tidak, tak perlu panas. Tapi kita dapatkan mah ni. Ni elan ya. Tengok pada dia ada elan ni. Panaskan, masuk air panas, kemudian kita rendam dia dalam tu. Bila dia agak hangat kuku orang kata, baru kita ambil, kita buka, kita rinjis di hari-hari itu, kita sapu di situ. Sebab apa?
di hari-hari. Di situlah dia tempat perasaan. Yang kedua di mana? Di perut betis. Buat setiap malam. InsyaAllah. Tapi kena rajin. Kena rajin. Dan yang kedua, pastikan sebelum dia tidur malam, kita suruh dia pergi kencing dulu. Itu yang pertama. Kalau anak-anak. Kalau orang tua-tua macam mana? Satu malam dia bangun 5 kali kencing. Dia sudah tentu tidak dapat deep sleeping. Sekejap nak bangun, kita ambil HGHT ungu, ADHD ungu. Mana dia ADHD ungu? Ni. Kita gunakan ADHD ungu. Subhanallah. Masya Allah ya. Itu kita boleh gunakan. Alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya ya. Soalan yang seterusnya, salam Pak Haji, bolehkah Antirex spray dan Moringa spray disinergikan atau disembur bersama dalam minuman? Oh, baik. Tolong ambil perhatian. Moringa memang terkenal sebagai raja herba. Tapi kalau ambil lebih, dia jadikan orang itu mengantuk dan lemah. Terutamanya kalau sifat dia sifat panas. Orang tu sifat dia sifat panas. Ambil pula Moringa. Wah. Dia jadi macam hayal, macam pusing tu, macam orang tu mabuk. Jadi jangan ambil lebih. Kalau timbul simptom macam ni, kena kurangkan. Jadi soalan kat sini, boleh tak ambil bersama dengan Antirex ya? Kita ambil sekali. Kerana dia spray, kita spraykan dia punya di dalam air tersebut. Pak Haji fikir tak boleh kot. Sebab begini. Antirex tu dia memekang mineral. Ya, mineral ni ada ion, ada positif, negatif. Misalnya kalsium, 2 positif. 2 positif. Jadi ion ni dia akan ikat. Jadi kita ambil yang itu, ambil berbeza. Ambil pada waktu yang berbeza. Ada benda yang kita boleh ambil sekali. Okey, Assalamualaikum Pak Haji, kalau berak berdarah apa solusinya? Ambil tip ni betul-betul. Tulis. Berak berdarah atau buah hasil juga. Tanda berak berdarah juga. Dia ni betul. Banyak herba yang boleh digunakan untuk orang yang ada buah hasil dan berak berdarah. Salah satunya kunyit hitam. Boleh. Tetapi bukan semua orang sesuai. Kalau dia ambil kunyit hitam ini, dia berlaku peradangan tempat lain. Jadi ingat tu, suatu herba yang sesuai, belum tentu sesuai untuk orang lain. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji selalu jumpa. Banyaknya di kalangan ibu-ibu. Dia tanya, saya sudah makan ini, tak boleh, dia kata. Saya ambil hati ungu, tak boleh. Saya ambil sinida, tak boleh. Saya akan jadi begini, saya akan jadi begini. Jadi apa? Ramai orang tidak tahu, tapi berkesan. Teh botani pegaga. Teh botani pegaga tu, Masya Allah, Tuhan. Walaupun hari ini sudah masuk mungkin tahun yang ke-14 ke-20 tahun dah. Pak Haji mengusahakan teh pegaga. Dulu namanya teh pegaga, tapi pihak Kementerian Kesihatan tak pernah akan guna. Sebab apa? Sebab kalau nama teh kena ada Camellia sinensis. Apa tu Camellia sinensis? Daun teh. Kena ada daun teh. Kita mana ada daun teh? 100% pegaga. Jadi Kementerian kata tak boleh. Kerana tidak ada, mana boleh kita tulis. Begitu nanti orang ingat kata kita menipu. Tak boleh. Okey. Apa yang boleh? Minuman. Teh pun tak boleh guna. Nama apa? Minuman botani pegaga. Boleh keluar? Boleh. Diluluskan. Oleh Departemen Kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Atas nama teh botani pegaga. Banyak orang bila sebut saja pokok pegaga ni, dia selalu meremehkan. Ini yang tidak kita sukai. Kita bolehkah kita meremehkan satu penciptaan Allah yang sangat dahsyat?
Okey. Kalau orang tu dia tahu tentang khasiat pegagar, sudah tentu dia mengatakan pegagar tanaman yang dahsyat. Luar biasa. Ajaib. Baik di luar, bagus di sebelah dalam. Tentu dia akan mengatakan begitu. Tapi kalau orang tak pernah tahu tentang pegagar, kita kata contoh, orang tu tak pernah tahu tentang apa itu pegagar, maka dia meremehkan. Dia pandang dengan pandang sebelah mata, sepele. Boleh atau tidak kita melihat ciptaan langit, bumi, wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, dengan pandangan mata yang sebelah. Yang inilah istighfar yang kita lakukan kerana dosa yang tidak kita ketahui. Sebab apa? Kita pandang rendah, Tuhan. Pak Haji bagi contoh. Pak Haji dekat sini ada banyak ketua batu. Mungkin boleh ambil ketua batu sikit, Imat. Ambil beberapa jenis. Beberapa batu yang kecil-kecil, yang besar sangat. Payah Pak Haji nak angkat pun berat. Ambil yang kecil-kecil. Hak dalam tong lah, Imat. Hak atas tu semua besar-besar. Hak kecil lagi, Imat. Banyak. Okey. Ini Pak Haji nak bawa kita tengok di alam tasawuf. Alam tasawuf. Untuk akhlak. Ambil banyak, Imat. Ini satu batu. Pak Haji tidak tahu apa kegunaan, apakah fungsinya ketua batu ni. Tidak tahu. Hak yang tahu sikit sangat. Kalau yang tahu banyak tu Dr. Syam. Dr. Syam pandai. Dia spesialis pasal ketua batu ni. Jadi bagi diri Pak Haji tidak mengenal. Tak kenal ni batu ni zinc oxide kah, ataupun daripada silika kah. Ni batu-batu ni. Kalau kita panggil Dr. Syam, dia cerita dia boleh cerita habis. Berapa hardness dia, berapa atomik dia, atom dia. Baik. Tetapi walaupun Pak Haji tak tahu batu apa, tapi Pak Haji takut dengan rasa hati Pak Haji. Bimbang apa? Bimbang takut Pak Haji sepelekan sesuatu penciptaan dahsyat daripada Allah. Sama seperti orang tengok pokok pegagar tadi, tengok dengan mata sebelah. Itu salah satu nanti menjadi kafarah. Dosa-dosa kita Allah bagi sakit. Bila Allah bagi sakit, sebenarnya Allah dah siapkan ubat untuk kita, tapi kita pandang dia sebelah mata. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, walaupun Pak Haji tak kenal batu apa, tetapi Pak Haji tetap mengkaguminya. Nya tu N huruf besar. Orang kata PD, percaya diri. Bukan PD, percaya dia. Mengkagumi dia. Mengkaguminya. N huruf besar. Itulah yang dimaksud kalau belum sempurna cintaku padamu, tak sempurna sebab aku tak tahu apa yang kau ciptakan ini ya Allah. Tak cukuplah engkau saja yang bertahta di hatiku. Cukup aku tahu, aku mengenal keagungan. Sebab tu selalu kita kata apa? Ada seekor anak tupai. Tupai dia ditembak orang, dibunuh orang. Tapi kita manusia ni, setinggi mana ilmu kita mengaji, kita tak mampu untuk buat seekor pun anak tupai. Jadi di situ di mana kita punya makrifahnya itu, ya pandanglah satu pada yang banyak. Jadi oleh sebab itulah maka kita lihat pada pertanyaan ini, apa dia obat untuk kita katakan untuk menghentikan berak berdarah ni? Teh pegagar. Minuman botani pegagar ataupun pergi cari dia pegagar kat mana-mana tu, jemur. Jemur. Jika rebus, tak tahu, wallahu a'lam. Jika blender, tak tahu. Kalau yang betul, bila minuman botani pegagar tu, Pak Haji jemur. Bagi dia kering, potong kecil-kecil, buat teh.
Beza tak kalau kita rebus, kita blenderkan dia, kita tumbuk hancurkan dia, kita makan ampah dia, beda tak? Beda. Tak sama. Jadi sebab itu dalam ilmu pengobatan, cara penyediaan herba itu diambil kira. Herba itu dijadikan apa? Apakah jadikan bubur seperti paste? Ataupun kita menjadikan air, kordial? Itu bergantung. Beda. Masya Allah, tuan. Sama juga orang ambil rosella. Kalau untuk batuk, hanya perlu rendam saja kalau buat rosella itu. Kalau demam, rosella itu harus direbus. Sama juga energi untuk penyakit kencing manis. Kalau kencing manis, kapsul energi terbaiknya direbus. Sebab apa? Sebab energi ni, contoh energinya ini, sebab dia panggil insulin resistant. Dia tak boleh bagi signal untuk pankreas keluar insulin. Dia jadi resistant. Jadi kerana itu, maka kita kena rebus. Bila kita rebus tu, berartinya dia keluar ekstraknya. Bahan-bahan yang tersembunyi yang keluar pada ketika 100 darjah Celsius. Ya, ketika sedang mendidih. Masya Allah. Anjat. Jadi kita teruskan lagi ya. Okey, soalan yang keempat. Salam Tuan Haji, saya nak tanya, lepas kena kes cucuk vaksin tu, Allah, vaksin tu pula. Vaksin mana? Saya perasan banyak penyakit yang datang. Oh, baru perasan ya. Antaranya angin. Angin pun datang, banyak. Angin banyak. Angin mana pula ni? GERD. Gastrik. Macam mana saya nak ubat semua itu? Herba apa sesuai untuk buang segala racun ni? Aduh, subhanallah. Okey, sudah pun yang lepas-lepas dah. Sudah dah. Kalau dah suntik itu vaksin, kita ubat dia pula. Cara yang pertama, kena ingat. Vaksin ni, ni nak sebut lebih buatlah untuk balik. Cara apa pun kena balik kepada cara Nabi. Bila kita sudah sampai kepada penghujung dia, kita dah tak tahu dah. Ya Allah, aku ni nak buat ubat apa lagi dah. Ini dah makan ubat GERD, dah makan, ambil ubat gastrik, makan, tak mau juga, jadi anxiety lagi, jadi takut, jadi bimbang. Semua ubat dah kita makan. Maka kita tak sembuh. Soalannya, kenapa tak sembuh? Sebab Allah tak bagi kita sembuh. Macam mana nak sembuh? Kenapa Allah tak bagi kita sembuh? Kerana Allah mahu kita balik, kita berpatah balik kepadanya. Berpatah balik tu dipanggil apa dalam istilah Arab kita kata? Wa raja'na ilallah. Pertama, tubna ilallah. Aku bertobat padamu, kami bertobat padamu ya Allah. Tobat jangan guna dah vaksin tu. Tak ada lah. Penyakit pun tak ada dah. Guna apa? Wa raja'na ilallah. Balik semula. Berpatah balik. Dah jalan jauh dah ni. Dah ambil vaksin dah. Dah kena GERD, dah kena anxiety. Dah jadi orang baru dah. Lain dah pemikiran. Dia tak gembira nak berbual dengan orang. Angin penuh dengan perut. Duk ingat nak mati ya. Jantung cepat. Wa raja'na ilallah. Balik semula. Balik semula kepada Allah. Balik semula kepada Allah tu apa maksudnya? Maksudnya balik semula kepada Nabi kata, kalau ada kesembuhan ada pada asal madu dan al-hijam dan al-kai. Tapi Nabi suruh guna apa tu? Pertama, madu lebah. Baik, boleh guna apa? Madu Selawah ke, madu daripada Bandung ke, hutan Bandung ni. Ustaz Mak madu kat Nita pun kan ada. Madu mana boleh guna madu? Madu yang nama madu. Semua ubat. Macam Quran tu Allah turun dia sebagai semua penawar. Ini madu Selawah. Salawat.
Ini kalau kita nak tahu apa siapa dia panggil madu selawat, gunung selawat, kena tanya dekat Abang Udin kita. Abang Udin tahu cerita ni. Baik, cerita dia madu lebah ini. Baik, kalau ada ambil minum. Madu mana yang kita, kalau dalam produk kita ni Super Brain. MMP. Dia balik semula. Waraja'na ilallah. Aku kembali padamu. Apa dia? Madu. Madu. Ya. Madu. Ini yang sudah terolah mengikut ilham Allah kepada seseorang. Bila Allah menghendaki, Allah itu buat ubat. Allah cipta setiap penyakit ada ubat. Dan Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada sebahagian. Dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Tujuannya apa? Itu hadis Nabi ya. Tujuannya supaya kita menuntut ilmu. Orang ni ada kelebihannya begini. Orang ni ada kelebihannya begini. Orang ni ada kelebihannya begini. Macam-macam kelebihan ada. Kalau siapa ada anak ramai tu boleh nampak. Oh, anak ni kelebihannya macam ni. Anak ni kelebihan dia macam ni pula. Bukannya sama. Bukannya sama. Datang daripada berbeza-beza. Tapi ada yang sama. Bisa kata. Kalau kita tengok daripada anak-anak Pak Haji ni, ramai yang boleh melukis. Pandai lukis. Cantik lukisannya. Tapi Pak Haji sendiri pun tak pandai lukis. Macam mana dia dapat dia punya gifted boleh melukis tu? Ini Allah bagi pada sebahagian yang tidak Allah bagi pada sebahagian lain. Ilmu pengobatan macam itu juga. Allah, Nabi bagi isyarat, kata minumlah madu lebah. Betul, ambil minum. Tapi Allah bagi satu ilmu lagi, pengetahuan bagaimana nak membuat pengolahan daripada madu. Beras itu bila dia masak jadi nasi. Kan nasi kebuli ada, nasi minyak ada, nasi hujan panas ada, nasi uduk ada, nasi lemak ada. Macam-macam pengolahan. Di mana ilmu pengolahan itu sebelum dia diolah? Orang lu boleh lukis. Lukis cantik. Di mana lukisan itu wujud sebelum lukisan itu ada di atas kertas yang dilukis? Sudah tentu lukisan itu ada dalam bayangan otaknya. Dia membayangkan dalam otaknya itu. Sebelum ada dalam bayangan otaknya, di mana lukisan itu duduk? Di sisi Allah. Maka Allah memberikan ilmu, membayangkan pada pemikirannya, dan dia pula membayang pada lukisannya. Dan lukisannya memang jadi. Nak lukis ayam, jadi ayam. Kita macam orang tak pernah lukis, nak lukis ayam, dia diitik. Ni sampai orang tengok lukisan ni, ayam ke itik? Ke burung puyuh? Beda. Pasal apa? Tak boleh beda. Sebab kita tidak ada skill. Jadi kalau kata yang sudah diolah, begini. Untuk yang kita kata tadi, bekam. Gunakan dua tu. InsyaAllah sembuh. Baik, soalan yang kelima. Assalamualaikum Pak Haji. Untuk tumor di bahu sebesar tinju, apa herbanya? Tumor ni dekat atas ni. Tumor ni keras. Ada yang keras, ada yang lembut. Yang lembut tu lain. Ya, yang keras tu lain. Biasanya dia kata tumor ni radang. Kita kata radang lah. Merah, bengkak, ada yang sakit, ada tak sakit, tapi ada yang makin besar. Hiduplah kita kata. Ya. Ada yang besar betul dia berhenti. Ada. Jadi dibahagikan tumor ni pada dua. Satu yang ganas, satunya yang tak ganas. Yang ganas itu dipanggil malignant, dia merebak. Yang tak ganas dan merebak dipanggil kanser. Kalau yang tak ganas itu dia panggil tumor jinak. Dia tak jadi permasalahan apa. Jadi baik. Okey, nak kecilkan ini ni, Pak Haji sebenarnya ada, boleh banyak cadangan dia. Tapi tidak semua hilang yang resepi Pak Haji bagi. Kena pilih. Salah satunya nak kecilkan pertumbuhan di sini, kita guna Sinida dan Busra. Itu salah satunya.
Tapi kalau tidak mau sembuh lagi, kena gunakan syak katalis. Dengan kapsul mangga atau temu mangga kita gunakan. Kalau dia tak mau lagi besar, boleh guna alkali dengan kayu bajaka. Boleh guna. Kalau tak mau lagi, ni kunyit hitam. Boleh guna. Jadi banyak sebenarnya mempunyai kesan anti radang, anti tumor. Pokok tungkat ali pun anti tumor. Tapi yang mana sesuai dengan kita? Boleh jadi gunakan hanya kapsul Fradik, kapsul tungkat ali. Atau kopi kunyit hitam. Atau kapsul kunyit hitam. Boleh jadi. Jadi kena cari keserahasiaannya. Ya, kena cari keserahasiaannya dulu. Okey, baik. Ini pertanyaan lagi. Salam. Boleh tanya buat saya radik kapsul itu baik untuk apa ya? Kalau umur pesakit tulang patah ni adalah 74 tahun, bolehkah kita amal radik? Kapsul radik. Ya, betul. Kapsul radik untuk tulang. Tulang yang patah guna kapsul radik. Ya, kita gunakan tulang yang patah untuk kapsul radik. Ibu yang hamil nak bagi dia kuat tulang dia, jangan kurang kalsium, kapsul radik. Lepas bersalin, kapsul radik. Osteoporosis, kapsul radik. Umur 74, 75, boleh guna terus kapsul radik. Ya, daripada pokok tungkat ali. Soalan yang ke-7. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, herba apa untuk gusi dan gigi? Berasa gusi berdarah dan bengkak sampai kuping denging pula. Gusi, gigi kena gunakan IMS. Kalau dalam bentuk kapsul, IMT, EMT. Kalau spray, IMS. Guna itu. Ya, gunakan banyak sikit. Tapi kalau telinga itu berbunyi, maka itu e-spray. Kena guna e-spray. Kita gunakan dia punya untuk telinga yang berbunyi. Ini IMT, kapsul. Itu kapsul. Okay, baik. Okay, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Maaf, kalau bagaimana rawatan untuk sembelit yang teruk, Pak? Perut membusung, bahagian kaki membengkak. Betul. Dan sentiasa sejuk pada bahagian kaki. Faham ni. Semua bagi faham ni. Sudah kalsium pelawas, spirina, moringa, jaya rawat, pakai spray kolang kelicin, semuanya dah diguna, Pak. Tapi nampaknya macam tak apa-apa nak menunjuk kesan. Ini nak buat macam mana ni? Kita belajar ni dah lama belajar. Tapi kita rawat orang lain sembuh. Tang kita dia tak mau sembuh. Di mana salah? Dengar ni. Ada satu rahsia dalam Quran. Penyembuhan luar biasa. Iaitu Ar-Ruman. Ar-Ruman. Allah cerita pasal Ar-Ruman. Ini jarang kita bahaskan ni. Mungkin kita kena buat satu kuliah Ar-Ruman ni. Ar-Ruman itu ialah delima. Jus delima. Bukan jus, bukan. Tapi pati delima. Dia akan rasa masam sepet, masam kelak. Dia tak boleh dah. Dia guna herbal lain, dia tak boleh ditok dah. Dia kena ambil kok macam mana pencuci dia, kena guna pokok Ar-Ruman. Pokok delima ni. Pokok delima ni ubat daripada pucuk sampai ke akar. Semua ubat. Duri dia jadi ubat, daun dia jadi ubat, batang dia jadi ubat, terasnya jadi ubat, akarnya jadi ubat, buahnya jadi ubat, putik buahnya jadi ubat, semua ubat. Tapi kenapa Ar-Ruman ini digunakan? Kenapa delima ini digunakan? Terutama ada dua jenis, delima putih satu, delima merah tu, delima merah. Kenapa dia digunakan? Sebab dia itulah salah satu daripada buah syurga yang memiliki khasiat antioksidan dan semua khasiat-khasiat mineral dan vitamin terkandung di dalamnya.
di dalam buah ni. Sekarang ni mudahlah, kita banyak kedai-kedai arak kat sini ni, dia beli je lah. Kat Surat Tani pergi beli kat Abdul Somad. Itu dia. Kat Somad kita kat Surat Tani. Banyak tu. Okay, yang ke-10. Assalamualaikum Tuan Haji. Ada seorang kawan mengalami sakit uluran. Apakah herba terbaik untuk diberi padanya? Uluran ni hernia. Hernia ini berartinya usus itu keluar. Dia pecah. Hernia ni bukan dia jadi bengkak. Bukan. Tapi lapisan layer di antara bahagian di bahagian groin kita, di cabang paha tu ada satu layer yang menutup daripada dia pergi ke testis, pecah. Usus masuk itu. Bila usus masuk itu bengkak. Bengkak besar. Besar apa? Pasal apa? Usus kat itu. Jadi untuk tu nak buat macam mana? Dia dah pecah. Maka buat operation. Dia panggil minor operation. Sikit tu ya. Dia operate pun bukan banyak-banyak tu. Sikit tu. Tu dia panggil minor operation. Sikit ya. Dia buka sikit, dia jahit balik itu. Okey. Baik. Jadi kalau kita kenapa terjadi begini, anak kecil jadi begini juga. Sebab menangis. Tak berhenti-berhenti. Mak ayah dia, biar dia duduk menangis. Biarlah budak tidak menangis. Dia sedang belajar bersyarah. Biar dia menangis sampai berjam-jam. Pecah. Hernia. Pecah. Sebab tu tak boleh biar anak-anak menangis lama. Kedua, dia banyak angkat benda berat. Pecah. Itu di antaranya sebab-sebabnya. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan Sinida dan Busra. Ya, kita gunakan Sinida dan Busra. Sinida itu dalam air 3M, Busra di tempat sakit. Untuk mempercepatkan dia sembuh balik lukanya itu. Okay, jika dia tak sembuh, buat apa? Operation lah, pijat balik. Benda itu dia jadi pecah. Assalamualaikum Tuan Haji. Izin bertanya, seorang bapa sudah sering pusing. Sudah lama sering pusing. Kenyangan mau jatuh. Kelayangan lah. Kelayangan seperti mau jatuh. Mungkin masa kelelahan adrenal. Buai besarnya juga terasa seperti sebelum tuntas. Sebaiknya gunakan herba apa? Ini betul lah ni. Dia terasa pusing kepala. Yang ni lah yang Pak Ji kata ni. Jus delima, argumen. Baik, apa herba untuk buta warna? Buta warna ni dia tak nampak warna. Warna-warna tertentu. Ada warna yang dia nampak, ada warna yang dia tak nampak. Yang ni kita gunakan buah terung Belanda atau buah kita panggil, kalau produk kita baiduri lah, atau kita gunakan syak katila. Sebab dalam syak tu ada pokok terung juga. Soalan yang ke-13. Assalamualaikum Tuan Haji. Antara usia 3 tahun 2 bulan keluhannya jantung bocor. 6 bulan terakhir mengalami peningkatan jantung bocornya. 0.2 mm sekarang 0.5 mm. Mohon sarannya. Ini ikan ubi. Ikan gabus. Kita buat apa ikan gabus tau? Kita bukan kita rebus tu, kita apa? Kita steam, masak steam. Susah nak makan lah masak steam ni pasal apa? Hanyir. Hanyir. Pak Ayah, hamis pasal ni saya kata. Nak makan macam mana lah Pak Haji, dia berbau ikan ni, ya Allah, budak-budak pemuntah. Tak pandai buat. Bagaimana nak hilangkan hamis ikan? Ni mesti kita belajar. Salah satunya menghilangkan hamis ikan menggunakan pokok senduduk. Pokok senduduk, tahu tak pokok senduduk? Minta silakan share di dalam grup ni. Pokok senduduk. Melastoma malabatricum. Tulis kat situ melastoma. M-E-L-A-S toma. Melastoma malabatricum. Tulis kalau kat Malaysia pokok senduduk.
Tapi kalau Indonesia nama lain. Dia rasa nama lain. Tapi tulis sajalah Melasthoma malabatricum senduduk. Bukan senduk. Senduduk. Ambil daun dia, rantin dia, potong-potong-potong, bubur di tempat steam tu di bawah. Bubur jahe sikit, letaklah serai sikit bagi wangi. Halianya letak di bawah sikit. Tapi banyak daun tu. Dengan ranting-ranting dia. Tak berbau langsung. Dengan syarat janganlah tebal-tebal sangat. Dia punya isi ikan gabus, ikan haruan tu. Itu untuk jantung. Bagi dia makan selalu. Masukkan bubur. Assalamualaikum. Apakah dosisnya? Dosisnya makan sajalah. Ya, sehari 2-3 kali pun tak apa. Assalamualaikum Tuan Haji. Budak umur 12 tahun setelah didiagnosa anak mata menunjukkan ada masalah di thyroid, ada masalah di limpa dan buah pinggang. Anak budak umur 12 tahun menggunakan diagnosis iridologi. Iris. Boleh tepatkah pandangan iridologi ini? Dia tak sampai 100% tau. Dia dalam 80% iridologi. 20% lagi tu pengalaman. Dia tengok tu dia ada pengalaman. Jadi tak mapalah. Kalau kata ada masalah thyroid, ada masalah limpa sebagainya, ini kita bagikan kepada anak tersebut. Ni bagi tu super brain ini, super brain. MMP boleh. Super brain boleh. Masya-Allah. Okey, yang ke-16, bismillah, izin tanya untuk batuk berdahak yang sudah hampir 2 minggu, rebah apa? Sudah pakai IMF tak boleh, IMF panas. Gunakan tu. Gunakan sama ada kunyit hitam ataupun pegagah. Assalamualaikum. Untuk menurunkan kolesterol, apa obatnya? SGHT ungu. Assalamualaikum. Mohon saya bertanya, pesakit gastrik boleh minum kopi radik kah? Kalau tak boleh ambil kopi radik, sakit kerana berlarutan jadi gastrik. Kopi radik kunyit hitam. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya nak tanya, yang ada GERD gastrik tak boleh ambil makanan yang ada gluten kah? Memang tak boleh. Minyak pun tak boleh cadangkan. Mohon bertanya, wanita 52 tahun sering kejang kaki dan sakit. Apakah rawatannya? Kunyit hitam. Kopi kunyit hitam. Cara menggunakan hemospray ikut waktu solat. Spray di bawah lidah. Assalamualaikum Tuan Haji. Ubat ginjal untuk cuci darah apa yang kemarin pakai hemo belum ada perkembangannya. Ambil banyak sikit dosisnya, tinggikan. Hemo dengan alkali. Ya, insya-Allah. Tuan Haji izin bertanya, jika batuk riak kental dan kadang-kadang suka ada darahnya, itu Pak Haji kata pegagah tadi. Darah ke otak tersumbat di kawasan leher, dah operate, suara hilang. Ada tak spray-spray yang boleh mengembalikan suara dengan izin Allah? Spray. Assalamualaikum Tuan Haji, apakah kalau minum kapsul harus dibuka? Tidak harus. Boleh buka, tak boleh buka. Assalamualaikum Tuan Haji, apakah kalau minum kapsul ni cara betul spray untuk penyakit apa saja? Betul spray itu sama seperti Malex untuk ginjal, urinary system, batu karang. Assalamualaikum Tuan Haji. Wanita berusia 50-an baru try minum kopi radik kunyit hitam, mata jadi sembak dan merah. Dia tanya kenapa jadi macam ni? Kerana dia tak pernah guna herba. Dia guna sikit-sikit dulu sampai dia biasa. Alah bisa, tegal biasa. Apakah penyebab kulit selalu kering? Mohon penjelasannya. Kulit kita ada kering, salah satunya kencing manis. Gatal lagi. Buah pinggang. Gatal. Dia sebut sebagai poliuria. Apa maksud poliuria? Dia kencing banyak. Kencing tu banyak, minum sikit. Yang kedua, tak suka minum air, duduk tempat aircon, tempat sejuk. Macam itulah. Jadi yang ke-29, Assalamualaikum. Ada seorang perempuan berumur 21 tahun telah mengalami sakit sendi kronik setelah sebulan pengambilan vaksin COVID dos yang kedua satu ketika dulu. Sampai sekarang dia tak mampu berjalan. Allah, kesiannya. Hanya duduk berkursi roda. Percakapan dia pun mengeluarkan siap patah perkataan macam slow sedikit. Dia juga mengalami kesukaran untuk tidur malam. Betul dah.
siang pun payah tidak, malam pun sudah tidak. Bila berlaku keralangan pada sendi berulang, doktor akan on steroid pula. Semalam saya baru sarankan penyakit beli isbay dahulu untuk rawat masa tidur. Apakah rawatan sesuai untuknya? Pertama, Pak Ida sebut dah, keluarkan dulu bekam, ahli jama dan Superbrain atau MMP. Ini asal dia dulu. 30. Salam Tuan Haji, apakah punca seorang itu menjadi craving untuk merata garam? Bila tengok garam terasa sedap saja. Sama je Pak Haji pun suka. Tak ada garam kita nak makan tak boleh. Garam memang perlu. Kalau hidup kita tak ada garam tu, makanan dekat rumah orang sakit tu, makan hospital tak ada garam, sedap tak? Makanlah. Tapi tak usah ambil garam putih tu, ambil garam Himalaya. Makan garam Himalaya. Kalau sedap ya, makan. Tak apa, asal dia sihat je. Sebab garam Himalaya tak meningkatkan tekanan darah tinggi. Tapi ada 84 mineral yang membantu kesihatan badan. Menarik juga ya, kalau kita suka makan yang murah-murah, tak apa. Kalau dia suka makan yang mahal, macam tu. Ni katanya. Salam Tuan Haji, kalau sembelit kuat, lepas tu ada steroid, ada thyroid dan tengkok sebelah kanan selalu sakit sampai kepala. Telinga sebelah kanan juga selalu berdesing. Kenapa? Herba apa yang perlu diambil? Ear spray atau e-spray. Tapi kalau berdesing, spray di depan. Kalau tak berdesing, payah tidur, spray kat belakang. E-spray. Salam Tuan Haji, bolehkah ambil kapsul syak Cartilis sekali dengan energi dan plantisol sebanyak 3x3? Tak boleh. Jarakkan sikit. Assalamualaikum Tuan Haji, apakah vitamin C Radix Super boleh digunakan untuk nutrisi semua kasus penyakit dan boleh mulai usia berapa? Juga dalam pemakaian selama ini ada berbagai testimoni. Ada yang 1 sachet minum 1 minggu sekali, imunnya lebih baik. Saya minum 1 sachet 3 hari sekali, kulit bersih dan tambah putih. Tapi ada juga yang minum 1 sachet, bapa usia 60-an, sampai saya ada usia 14, setengah sachet, mereka mengalami nyeri sendi. Kenapa ambil Viradik ni nyeri sendi? Satu, kerana kita tidak minum air banyak. Orang tak minum air, jangan bagi Viradik. Tak boleh. Dia tak ada cerna. Orang yang duduk tidur, tak ada riabah, duduk guna otak lah kita katakan. Ya, dia tak guna tulang pak gerak ni, dia gunakan otak je, dia fikir. Duduk atas kursi 24 jam. Assalamualaikum Tuan Haji, agak lama seorang itu mengalami lidah pecah dan ulcer. IMN spray dan dah ambil macam-macam minuman dan spray anti-rat baru cuba, tapi lidah masih pecah lagi walaupun ada juga kesan dengan IMS tapi pecah juga. Lidah pecah ni dia kena guna, sekarang dah tak ada guna dah. Dah guna IMS tak boleh, guna vitamin C tak boleh, satu. Satu yang paling tinggi sekali dalam pengubatan Pak Haji untuk lidah pecah. Apa dia? Cocinium Plus. Kapsul Cocinium Plus 2x3. Tulis kapsul Cocinium Plus kapsul. Baik, ini soalan lagi. Assalamualaikum Tuan Haji, apa yang mesti diamalkan oleh seorang yang selalu sakit di bahagian pinggang ke bahagian bawah? Sakit pinggang sampai ke bawah. Oh, ya Allah ya Rabbi. Ini kita guna AGHT ungu, spray dalam air minum dan spray pada sakit. Assalamualaikum Tuan Haji, saya mau tanya kalau jantung berdebar-debar ditambah munculnya keringat dingin, pusing dan membuat pandangan menjadi gelap, sebabnya kenapa? Kalau ada keringat dingin, sakit jantung debar-debar, kena pergi cek lah. Kau kena serangan jantung. Atau ambil saja minyak zaitun setiap malam, 2 sudu. InsyaAllah. Ataupun ambil apa tak? Ambil cuka kurma. Khal. Assalamualaikum Tuan Haji, berapa untuk saat kanser tulang belakang? Kanser tulang belakang, sakit pinggang dan sembelit. Kalau ada kanser tulang belakang ni, kita tak boleh guna yang lain, kena guna ear spray. Ear spray. Tulang. Ya. Assalamualaikum Tuan Haji, kalau sakit pada tumit, jadi kena plantar fasciitis.
Bisa guna apa kalau kena sakit bawah tumit tu? Memang betul kita bangun-bangun lagi bijak-bijak sakit. Ya, spray. Masya Allah ya. Itulah dia sebahagian daripada perbincangan kita pada malam ini. Pak Haji minta maaf kerana sudah lebih daripada masa mengambil waktu tuan-puan pada malam ini. Ya. Jadi kita jumpa lagi lah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.